Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama-sama berteruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita Alhamdulillah pada minggu lalu telah sampai pada ayat kita 111, habis 111. Dan hari ini insyaAllah kita akan masuk pada ayat 114 surah Al-Baqarah, sambung berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan dahulu. Dan kita masih lagi berkaitan dengan tajuk tindakan ataupun pendirian orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah SAW. Di sini kalau kita lihat Al-Baqarah ni, bila dibagi-bagikan title dia, bahagian demi bahagian, dan tafsir mawdu'i, ada yang kita pakai pagi tu, para ulama yang karang buku berkenaan, dia kata bahagian dia Al-Baqarah ni kalau kita perhatikan, dia ada satu pendahuluan, dua faksi atau perbincangan besar, kemudian satu bentuk. Dan bila disebut tentang pendahuluan tu, dia dalam tu ada perbincangan awal lah berkenaan dengan hidayah Al-Quran Al-Karim, dan kemudian apa pendirian manusia terhadapnya. Tu Allah sebut berkenaan dengan start dengan orang bertakwa, itu orang beriman. Kemudian orang yang kafir, Allah kata tahun kafir ni, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Orang kafir ni sama dekat mereka. Anda tahu kau beri peringatan ke, belum tentu kau beri peringatan ke, tak ingin mereka akan beriman. Sejuk. Kemudian Allah terangkan munafik. Ini berkaitan dengan hidayah Al-Quran Karim. Kemudian sampai pada peringkat kedua tu Allah terangkan berkenaan dengan manhaj, sehingga tata cara yang sepatutnya dipegang oleh manusia. Dan bila Allah Ta'ala dia menciptakan alam ini, hanya dia layak memberikan hidayah. Lalu dia diterangkan berkenaan dengan khilafah pertama manusia di muka bumi, itu kisah Adam. Sampai ini yang kisah yang bab pendahuluan ni sampai ayat yang ke 39. Start 40 pula sampai lah juzuk yang pertama, juzuk kedua tu habis, sampai juzuk kedua. Start pertama sampai juzuk kedua start kisah kiblat tu. Di situ perbincangan dia berkenaan dengan kisah orang-orang Yahudi. Yang kisah Yahudi tadi, ada kisah awal tu berkenaan dengan Allah Ta'ala ungkit pada mereka tentang nikmat. Ada yang Allah Ta'ala cerita berkenaan perangai mereka dengan Musa, apa mereka buat dengan Musa. Kemudian akhir tu apa kisah dia orang dengan Muhammad SAW. Kemudian di akhir tu Allah Ta'ala cerita berkenaan penafian hubungan Yahudi ini dengan dengan Ibrahim AS. Itu kisah akhir surah juzuk pertama tu kan kisah Ibrahim. Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait. Ayat kisah Ibrahim kan, Allah Ta'ala nafikan Ibrahim daripada dakwah-dakwah Yahudi Nasrani ini berkenaan dengan mereka. Orang kata Yahudi Ibrahim dengan Yaqub dia dikatakan sebagai Yahudi. Dia Allah Ta'ala jawab balik, terangkan. Kemudian juzuk kedua ke atas sampai habis surah Baqarah ni berkenaan dengan arahan kepada orang-orang yang beriman. Macam mana mereka patut tekankan penguasaan untuk diri mereka. Tapi kita sekarang ni masih lagi dalam tajuk berkenaan hubungan orang-orang Yahudi dengan Rasulullah SAW. Kita lepas tentang Musa, dah lepas lah. Sekarang tentang Rasulullah SAW. Yang start dengan tajuk bila mana mereka Allah kata kepada Rasulullah SAW dengan ayat yang ke afatatma'un an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Start daripada ayat tu. Ingat apa? Afatatma'un an yu'minu lakum. Okay. Sikit. Dia bermula daripada ayat yang ke ini tentang Rasulullah ni. Start daripada ayat yang ke ayat tentang kisah lembu tu. Kan? Kisah lembu, ingat kan kisah lembu tu? Kisah lembu. Mana tak? Okay. Start daripada ayat yang ke 75.
75. Slide 75 Slide 75 tu sampai ayat kita tengah bincang sekarang ni semua berkait dengan tajuk apa? Pendirian orang Yahudi berkenaan Muhammad SAW. Dia punya stand Slide 75. Mana ayat sebelum tu, yang ayat 74 ke atas tu, dia kait dengan tajuk masalah diorang dengan Musa. Kan? Start daripada ayat yang ke 40 sampai yang ke 74. Dan tu kisah diorang dengan Musa. Kisah diorang tak ada sebab orang lembu, kisah Musa ajak sekian, orang tak ikut. Maksud semua sekali dah tu. Dalam 75 ke atas, dia dah mula masuk berkenaan dengan perangai ataupun pendirian orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah SAW. Sampai ayat kita bincangkan ni. Pasal itu kan kita bincangkan bila orang tolak kitab mereka, datang Rasulullah SAW dengan bukti yang nyata. Mereka tak ikut dan mereka buang kitab mereka. Okay? Mereka buang kitab mereka dan akhirnya menyebabkan mereka tidak lagi dapat sebarang panduan hidayah Allah SWT. Hidayah hilang. Sebab mereka tak nak hidayah, Allah tarik terus. Dah sekali sampai peringkat lah kita bincangkan. Mereka tak nak, mereka kata hati mereka mereka tak nak ikut Rasulullah SAW. Dan mereka kata diri mereka datang masuk syurga. Mereka kata Yahudi tuduh Nasrani salah, Nasrani tuduh Yahudi salah. Semua depan Rasulullah SAW. Jadi yang kita masuk sekarang ni pada tajuk yang baru masih lagi dalam tajuk yang sama, cuma dalam title yang ni, perbincangan yang baru. Mereka dah berkaitan dengan di luar sikit. Dekat sini tengok ayat 14 sambung hari ni insyaAllah. Jadi kalau kita tengok title tadi, kita dapat selamilah pengertian kenapa Allah firman sekian, apa Allah nak dari kita ketika dia nyatakan benda tersebut. Itu semua sekali benda yang kita kena tengok, perhatikan balik. Baik, hadis 114 114 18. Okey, 114. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Dan siapakah yang lebih zalim berbanding orang-orang yang menghalang atau mengikat masjid-masjid Allah daripada disebut dalamnya nama-namanya, nama Allah, dan mereka berusaha untuk merobohkannya. Mereka itulah orang-orang yang tiada untuk mereka ini sebarang hak, melainkan untuk masuk masjid tadi, dan mereka dalam keadaan ketakutan. Mereka tak ada hak melainkan masuk dalam keadaan ketakutan saja. Untuk mereka di dunia ni ada kehinaan, untuk mereka di akhirat ni azab yang besar. Para ahli tafsir, para mufassirin bercanggahan mengenai yang dikehendaki dalam ayat ini, siapakah orang-orang tersebut. Pada kita dalam tempoh berkenaan dengan tajuk Islam ni, kita ada peringkat di mana orang yang dimaksudkan orang Yahudi. Ada maksud peringkat orang-orang ada musyrik di Makkah. Orang tegur contoh kuliah ada kafir. Originally ayat tersebut kepada siapa? Musyrik di Makkah, yang kita bahagi dengan Rasulullah SAW untuk kata sahur sembah Tuhan kami, sahur sembah Tuhan kamu. Ini dikatakan oleh orang-orang musyrik Mekah. Maka Allah Ta'ala jawab. Dia ada kisah tadi kait dengan musyrikin Mekah, ada kisah kait dengan tajuk orang-orang Yahudi, ada kaitan tentang Nasrani, ada kaitan tentang orang-orang yang apa yang tak tahu benda langsung pun ada. Dan ada juga berkenaan dengan orang munafik. Jadi dalam ayat ini para ahli tafsir bercanggahan, siapakah orang yang dikatakan zalim, siapakah yang lebih zalim berbanding dengan orang yang mengikat masjid-masjid Allah. Siapakah orang-orang ni? Jadi para tafsir bercanggahan mengenai dikehendaki orang-orang yang menghalang masjid-masjid Allah dan berusaha untuk merobohkannya kepada dua pendapat. Ada dua pendapat Salah satu di antara dua pendapat berkenaan adalah apa yang dikatakan Al-Aufi dalam tafsir beliau daripada Ibn Abbas. Pendapat ini pendapat Ibn Abbas. Beliau berkata mereka adalah orang-orang Nasrani. Dan daripada Qatadah, orang-orang Nasrani, dan Qatadah berkata ia yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah, saya nak sebut nama dia payah, dalam English macam itu. Ni ni bukan Nazar. Okay. Ini bukan Nazar. Ini bukan Nazar. Dia Nasrani. Dia orang Rom lah, Rom. Dan pengikut-pengikutnya yang merobohkan Baitul Maqdis dan membantu dia untuk bekerja berkenaan siapa? Golongan Nasrani. Pasal jadi Baitul Maqdis ni actually
dia kejap berada di tangan Yahudi Nasrani. Tiap kali satu pihak datang, satu pihak robohkan. Tiap kali Yahudi datang, dia robohkan ini robohkan ini. Jadi begitulah until Islam datang. Islam tak robohkan. Bila Islam datang baru terpelihara. Bila Islam datang dia tak robohkan tempat ibadat. Adapun Yahudi Nasrani ni bila saling menang, siapa menang atas siapa, dia akan robohkan orang satu lagi tu punya binaan. Ini tabi'i perangai mereka. Dia tak beradab dalam peperangan. So umat Islam kita ada golongan yang beradab. Kita tak ada robohkan rumah orang ataupun tempat ibadat orang bukan Islam hanya kerana kita berkuasa di tanah berkenaan. Jadi dalam kisah ni dia kata Al-Aufi kata Ibn Abbas berkata yang dimaksudkan dalam kisah ni adalah orang-orang Nasrani. Seperti yang disebut oleh Qatadah bahawa dulu apa dia Ibu Kanazar nama dia. Ibu Kanazar ataupun dalam bahasa Arab sebutan dia Buhtanassar. Buhtanassar dan juga mengikut dia telah merobohkan Baitul Maqdis. Kalau orang Kristian dapat take over Baitul Maqdis, robohkan tempat ibadat dan membantu mereka untuk robohkan siapa? Golongan Nasrani. Sebab ialah orang Nasrani ni dia ada dendam lama pada orang-orang Yahudi. Sebab apa? Orang Yahudi inilah yang bawa Isa untuk dibunuh, disalib. Dia orang bawa. Diorang minta supaya kerajaan Rom supaya hukum Nabi Isa AS. Pasal orang tak puas hati dengan Isa. Dia kata Isa dia telah buat macam-macam dan sebagainya. Isa mengaku raja dan sebagainya. Sedangkan raja ketika itu adalah Raja Rom. So diorang cuba sedaya upaya. Sebagai ikut sejarah memang semua orang tahu yang telah mempermain-mainkan Isa dan juga cuba membunuh Isa AS adalah Yahudi. Tak siapa kata bukan. Tapi atas dasar sekarang siapa cakap begini dia kata anti-Semitic. Tahu? Jangan cakap macam orang zaman sekarang dah bila cakap dia tentang gay dan sebagainya, homofobia. Semua homofobia lah, kan, anti-Semitic lah. Dia semua gelar-gelar pelik. Lantakkan dia beli orang cakap apa pun. Bukan yang sakit perut kita pun. Orang cakap dia tuduh gelar apa, sebutlah. Yang penting sekali kita tahu kita punya pendirian. So dalam konteks ni memang orang-orang Nasrani bila dia dapat balas dendam balik, memang siap. Dia naik, dia robohkan orang Yahudi punya binaan. Yahudi dapat naik, robohkan balik Kristian punya. Dia tolak tarik macam tu. Sehingga Islam datang, Islam tak robohkan. Itu berhenti. Islam naik, Islam tak robohkan, itu berhenti, stop. Adapun orang dulu kerja orang naik, jatuh, siapa naik, robohkan orang lain. Baikkan dia kata kalau kat Malaysia ni, kalau ada satu kerajaan naik, satu lagi buat LCC. Bila naik satu lagi, robohkan LCC. Lepas tu datang orang tu naik, siap, ngarut dah. Ni buang masa, buang masa. Macam mera lah, mera. Bukan mera kan? Semua ngarut kat diri lain. Bukan yang ada faedah. Bukan mera. Bukan, tak, apa sal? Kenapa? Nak buat apa sebenarnya? Kan, apa nak dibuktikan? Kan, menyampah, kita kata menyampah kat orang untuk atas dasar perangai dia. Ini bakar rumah dia apa? Tak? Islam tak ada, konsep dia tak ada. Ataupun dia bakar apa? Bakar kereta yang atas nama dia. Contoh katakan nama orang tu Proton. Dia nampak muka orang tu, ini Proton bunga. Nampak kita Proton bakar. Mana boleh tu? Kan? Actually, tahulah. Ini manusia pelik dah panggil. Kalau student yang buat tu, student bodoh. Baik. Kedua, pendapat pertama kata Nasrani. Pendapat kedua kata yang dimaksudkan dalam ayat surah Al-Baqarah 114 itu adalah apa yang dikatakan Imam Ibn Jarir daripada Ibn Zaid, daripada Abu Ibn Zaid. Beliau berkata mereka adalah orang musyrikin Mekah ketika mereka sekat di antara Rasulullah SAW pada hari Hudaybiyah. Mereka sekat Nabi masuk Mekah dan dia masuk Mekah sehingga disembelih binatang sembelihan bagi Nabi SAW di Zitua. Di Zitua bukan di Mekah. Tak ada masuk ke Mekah, disembelih di situ je berdekatan dengan Hudaybiyah. Pasal mereka tempat sembelih, pasal binatang sembelih. Nabi dah bawa binatang korban, binatang sembelihan untuk disembelih ketika mana sampai di Mekah nanti. Tapi tak dapat nak sembelih, maka Nabi ni sembelih tempat lain. Okey. Wahai dan Abu juga Nabi SAW buat perdamaian dengan orang-orang musyrik di Mekah. Musyrik Mekah dapat perjanjian damai 10 tahun. Dan Nabi SAW antara syaratnya Nabi balik tahun tu, tahun datang, tahun depan baru datang buat umrah sekali lagi. Okey. Jadi dia kata kepada mereka, dia kata tidak ada siapa yang menyekat daripada bait ini. Okey. Dahulunya ada seorang lelaki dan Nabi kata dahulunya seorang lelaki itu menemui orang yang bunuh bapak dia.
Orang-orang turun lagi jumpa orang yang bunuh bapak dia nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Baitullah. Dia takkan sekat jalan orang berkenaan, dia lepaskan. Walaupun orang tu bunuh bapak dia, dia cari sikit lepas tu. Dia cari ketika orang tu tengah berjalan pergi ke apa? Menuju ke Baitullah, Masjid Haram. Jadi dan dia berkata kepada mereka, jadi mereka berkata tidak boleh masuk kepada mereka yang ini siapa yang membunuh anak-anak kami pada hari Badar, daripada kami ini ada lagi tinggalan-tinggalan lain. Ini pasal orang-orang musyrik Mekah ketika mana dia tak benarkan orang Islam datang. Ya, Rasulullah SAW kata lah, mereka kata mereka dahulunya orang kalau jumpa pembunuh bapa dia pun tak pernah sekat untuk masuk Mekah. Ini sekat asal. Jadi orang-orang Mekah kata tidak akan masuk pada kami sesiapa yang bunuh bapa-bapa kami pada hari Badar. Dengan kami ada lagi banyak lagi orang yang ada tinggal. Jadi korang tak boleh, tak ada. Siapa yang bunuh bapa kami ketika Badar dia masuk. Kata. Dan diriwayatkan Ibn Abi Hatim dan Ibn Abbas bahawa Quraisy dahulu menghalang Nabi SAW dari bersalat di sisi Kaabah, di Masjidil Haram. Ada kata kisah tadi, kisah lain, tapi kisah Nabi dapat arahan salat, Nabi nak salat di situ mereka tak benarkan. Banyak macam-macam benda dia buat. Allah tak turunkan ayat ini, waman azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu. Dan siapakah yang lebih zalim berbanding orang yang menyekat masjid-masjid Allah daripada diingati dalamnya nama-nama Allah Ta'ala. Kemudian dalam Ibn Jarir pendapat yang pertama. Okay? Dan Ibn Jarir lepas tu pilih pendapat pertama, dia kata tak boleh. Walaupun dia mula tu dia riwayatkan kisah ni bahawa ini Quraisy, tapi ikut konteks ayat, tak keluar dari ikut Quraisy. Pasal ayat sebelum dia kisah apa? Kisah waqalatil yahud laysatin nasara ala syai'. Berkata Yahudi Nasrani tak ada benda-benda. Dan Nasrani lah kata Yahudi tak ada benda. Jadi maksudnya ayat berikut ni sepatutnya masih lagi berkaitan dengan tajuk dia apa? Ada orang Nasrani lah. Okey. Tapi jadi itu Ibn-Jarir atau Ibn-Jarir atau Tabari berkata dia pilih pendapat yang pertama. Itu pendapat ini adalah kena kepada Nasrani yang kita cuba merobohkan Bait Maqdis. Dan berhujah bahawa Quraisy tidak pernah berusaha untuk merobohkan Kaabah. Quraisy tak pernah buat kerja. Pasal Quraisy adalah penjaga Kaabah. Kan? Walaupun mereka musyrik, mereka sayang Kaabah. Tapi namun begitu, benda tadi tak boleh beri syafaat untuk mereka. Jadi Allah Ta'ala benda itu tertolak kan? Dah siap tu bawah. Which one? Yang dibuat tak tahu ni. Yang tu yang Yahudi buat sekarang dia buat benda tak tahu. Dia sini diorang kan jadi excavation diorang buat. Dia kata sini tapak. Dia kata tapak Masjid Aqsa tu berada di atas tapak temple diorang. Dia cerita kalau dia gali tu nak cari benda bawah tu, iya ke tidak Allah Alam. Macam apa benda dia cari tak tahu. Tapi dia sedang dia macam nak robohkan kemudian ke pun tak tahu juga. Kalau kita katakan ikutkan sebenarnya ayat ini kena pada ahli kitab lah, bukan kena kepada orang musyrik Mekah. Orang musyrik Mekah tak pernah buat kerja untuk robohkan Kaabah. Jadi kalau diorang berusaha, dia cakap dia berusaha dia lah. Perangai dia menyampah orang tu, bakar kereta orang tu. Faham tak? Atau apa-apa pokok yang ditanam bakar. Pokok ditanam mungkin bakar. Kenapa tu? Nampak mamat tu bakar pokok ni. Ini pokok ditanam ni, bakar. Kenapa? Kalau hidup ni, dapat pahala dia. Dia mati lagi. Kalau burung makan, bakar. Tak, ini mengampau jahat panggil. Ini Nasrani dan Yahudi. Ketika itulah bila Rom naik kan, bila Yahudi berkuasa, Nasrani akan terpinggir. Mereka ni di sisi orang Yahudi adalah orang yang menyembah selain Allah Ta'ala, musyrik. Kemudian orang-orang dalam masa sama, walaupun sebenarnya Isa tak salah. Mungkin perangai orang sebut ialah mengesakan Isa melampau, ya. Tapi asal tak boleh tolak mereka keluar daripada lingkungan Yahudi tadi. Jadi bila mereka berkuasa, mereka tekan Nasrani, robohkan. Kemudian dan masajid tadi lafaz tadi kena kepada tempat-tempat solat ibadat asalnya. Kemudian bila Yahudi naik, Nasrani naik dengan bantuan kerajaan Rom, dia pula robohkan. So ulang-alik macam tu. Dia sekat orang datang dan kemudian dia ni. Dan benda dia kalau ikutkan dalam kisah ni tak kena dengan kisah orang-orang musyrik di Mekah. Pasal musyrik Mekah tidak berusaha untuk merobohkan Kaabah. Adapun Rom bangsa Rom yang asal bukan Bani Israel, mereka memang berusaha untuk merobohkan Baitul Maqdis. Sebab mereka rasakan benda itu selain wujudnya Baitul Maqdis, so penguasaan mereka kepada Bani Israel ataupun Palestin tidak mutlak. Sebab masih lagi ada apa?
ada kepercayaan lain yang kuat di situ. Saya suhat untuk tutup kalau boleh, robohkan kalau boleh tempat ibadat orang-orang Yahudi di situ. Supaya bila hilang tempat ibadat, maka hilanglah dia punya kekuatan. Jadi dia orang boleh kuasai dengan mudah. Faham? Okay, baik. Berkata Ibnu Katsir, Ibnu Katsir berkata, dan yang zahirnya Allah alam, lebih zahir, lebih nyata adalah pendapat kedua. Ibnu Katsir kata, sebenarnya dikatakan Ibnu Zaid dan dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kerana orang Nasrani ketika dia menghalang Yahudi daripada solat, ketika mana dia halang Yahudi daripada solat pada Baitul Maqdis, agama mereka adalah lebih betul daripada agama Yahudi. Ini pendapat dia, tapi sebenarnya sesat juga. Ya, kita lihatlah, sesat juga. Tapi lebih elok pada Yahudi, dia lebih teruk, dia actually makin jauh jarak seorang satu agama dari Nabi dia sebelum Islam, makin teruk dia punya fahaman. Mana bila kita katakan Musa dengan Isa 500 tahun, Musa dengan Isa betul, Isa dengan Muhammad 500 tahun. So katakanlah contoh macam bila ketika kisah yang berlaku tu ketika zaman Isa AS dah diangkat ke tangan. Maka orang Yahudi tadi dia jarak, dia lintas jauh. Orang Nasrani masih dekat dengan Nabi mereka. So jadi logiknya setiap Nabi makin hampir masa seorang Nabi dengan kaum dia, makin selamat daripada sebarang kerosakan. Jadi Nasrani kita kata kalau ikutkan dari segi sejarah 22 tahun lebih kurang benda berkenaan. Pasal dia kata John Paul yang sebarkan pahaman kebukan dalam agama Kristian ni, dia bergerak dalam beberapa belas tahun sahaja selepas Isa alaihissalam diangkat oleh Allah SWT. Jadi sikit tempoh dia amat pendek. Dia memang dia orang apa? Memang dia cepat perbuatan dia. So, jadi memang kita katakan perbalahan di antara Yahudi yang ada ketika itu dan juga Nasrani yang sedang bergerak di atas fahaman tersebut, sama je sesat sebenarnya. Bahkan digelar sesat daripada Nasrani. Yang Yahudi tadi dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itulah yang teruk. Baik. Dan mereka ni, orang Nasrani kata oleh Ibnu Katsir, lebih hampir daripada berbanding dengan orang Yahudi. Okey? Dan tidak adalah mengerti Allah Ta'ala di sisi Yahudi ni diterima ketika itu. Ini pendapat yang dimudam. Pendapat kata orang zikir orang Yahudi ni, dikeluar orang Yahudi ni tak diterima Allah Ta'ala ketika pasal agama mereka rosak. Kerana mereka dilaknat daripada segi dari arah lidah Daud dan Isa Ibnu Maryam. Daud dan laknat mereka, seperti Isa pun laknat mereka. Dan itu dengan sebab mereka ni mengingkari apa yang mereka dengan sebab apa mereka ingkarkan, dan juga sebab mereka ni melampau. Jadi kita kata secara tak langsung memang logiknya ikut Ibnu Katsir kata dia lebih kena kepada tajuk orang lain. Pasal Nasrani ni ketika itu dia lebih betul daripada Yahudi. Tapi still kita kata benda tu perlu penjelasan tambahan. Sebab kita kata memang pasal Isa AS ketika tinggal kaum dia, sebenarnya kaum dia beramal dengan sepatutnya dengan amalan Yahudi. Cara puasa, cara solat, cara haji, zakat dan sebagainya, ikut cara yang diajar oleh Musa AS. Pasal Isa AS memang ketika hidup dia solat dan sebagainya, dia puasa, tapi ikut siapa? Ikut ajaran Musa. So actually dia bukan agama yang terpisah. Mungkin dia kata kalau kita sebut satu kumpulan daripada kalangan Yahudi atau Nasrani tadi yang buat perangai tadi, dia sekat orang beribadat dan sebagainya, maka dia tak benarkan orang lain tadi, dan kemudian dia berusaha untuk robohkan. Kalau berusaha untuk roboh tadi kena kepada Nasrani. Yahudi disayang tempat tu sebut pasal itu tempat temple, kuil, tempat mana dikatakan berdikkat dengan nabi-nabi Bani Israel. Baik. Dan juga kerana Allah Ta'ala apabila dia mengarahkan celaan pada hak Yahudi dan Nasrani, dia juga masukkan dalam celaan tadi kepada musyrikin yang menghalau atau mengeluarkan Rasulullah SAW serta sahabat dia dari Mekah. Jadi mungkin ini masukkan oleh Ibnu Katsir di sini dalam ayat yang sebelumnya tu dia kata apa? Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim. Kan lepas Allah Ta'ala kata berkata Yahudi, kan ada ayat 113. Berkata orang Yahudi, Nasrani, orang Nasrani tak ada apa benda. Dan berkata orang Nasrani, Yahudi ni tak ada, nothing, tak ada benda. Orang kata, demikianlah kata-kata orang yang tak mengetahui, tak tahu apa-apa, macam tu juga bercakap. Jadi maksudnya yang golongan tak siapa ni dimasukkan dengan tajuk berkenaan dengan kiblat, berkenaan dengan Masjidil Haram. Kerana bila Allah Ta'ala mula mencela masuk dalam mencela menunjukkan celaan pada buat orang Yahudi dan Nasrani, Allah Ta'ala akan mula dalam mencela juga orang musyrikin yang mengeluarkan atau menghalau Rasulullah SAW serta sahabat baginda dari Mekah.
dan menghalang baginda daripada mereka daripada solat di Masjidil Haram. Adapun penyandaran, maksud ayat ini bukan kena kepada Quraisy ataupun musyrikin Mekah, kerana cerita bahawa diorang tak pernah berusaha untuk merosakkan Kaabah. Maknanya di sini Ibnu Katsir kata, manakah kerosakan lebih besar berbanding dengan kita membiarkan masjid itu kosong dengan kita robohkan bangunan? Which one? Dia ada tapi kosong, yang bagi orang ibadat, yang bagi orang laksanakan amal dalamnya, dengan kita robohkan. Mana itu? Kosong kan sebenarnya. Mana tak ada syiar. Orang ni tu jadi macam jadi museum. Kalau kita kata masjid dia museum, mana? Tengok cantik masjid tu. Ibadat masjid cantik. Jadi dia macam dulu Iraq di Iraq dan di negara macam Syria. Dia cara dia nak sekat orang ni kembali pada Islam. Dia bukan nak robohkan masjid. Dia buat apa? Dia tak benarkan orang-orang yang bawah umur 40 tahun datang masjid. So tak ada generasi baru yang ada kesedaran Islam. So sekat awal-awal. Cara dia apa? Jangan bagi orang bawah 40 tahun masuk. Juga sama sekarang pun macam Yahudi pakai mana trend yang sama. Jangan benarkan orang bawah 40 tahun masuk. Mana orang yang kalau tua dah masuk, bagus, ibadat mati lah. Kalau yang datang tu muda, ini masalah kita. Kena halang-halang. Ini bagi benda lain. Ini benda ni berlaku. Jadi cara mereka rosakkan masyarakat. Jadi bukan masalah robohkan masjid. Tak robohkan masjid. Sekarang masjid tak robohkan masjid robohkan masjid. Dia akan boleh robohkan masjid, orang akan bagi semangat awal dia. Cara dia apa? Jangan bagi anak muda masuk. Lalaikan. Dan memang jadi dia ada peraturan. Masjid tadi untuk orang tua je. Orang muda tak boleh. Macam mana? Dia kan diktator. Dia bukan datang macam, saya menasihatkan tuan sekalian jangan pergi. Bukan. Masalah solat dia solat. Dia tak boleh satu tajuk masalah arahan dia. Macam Hafiz Asam mengaku solat juga. Semua para pemimpin Arab mengaku solat. Jadi fahaman mereka seperti hidup tu macam-macam. Muhammad Gaddafi lah, apa fahaman dia pelik. Qul huwallahu ahad. Dia kata Allah Ta'ala kata pada Rasulullah, Qul huwallahu ahad. So kita sepatutnya baca Allahu ahad dia, Qul apa baca. Faham tak? Dia kata ikut akal macam logik. Tak logiknya bohong kata. Dan Allah Ta'ala sampai wahyu dia tu macam tu lah bunyinya. Mana boleh pilih satu lain. Senang baca Qul Allah, dia baca Qul Allah. Dan bila Nabi baca macam tu, baca macam tu lah. Datang kita pandai-pandai pula macam itu untuk Nabi. Kalau untuk Nabi patut kata Allahu ahad je. Tapi kan Nabi baca Qul huwallahu ahad, saya baca Qul huwallahu ahad. Baca Qul hadhihi sabili. Bila ayat tu buang. Qul hadhihi sabili saja. Mana boleh. Jadi nampak dia cara pemikiran ni. Jadi kita kata pemikiran Arab yang kita kata yang jatuh sebelum ni. Semua macam tu. Jadi kalau boleh, kalau boleh jangan orang muda masuk masjid. Kalau muda masuk masjid ni masalah. Dia akan menyebabkan orang macam ini tak boleh ni haram ni sikit. Dia tak nak. Dia nak kalau orang muda ni terpinggir daripada buat sebarang perubahan untuk India. Macam mana? Iraq sekarang macam ni. Kerana apa? Kerana Amerika Syarikat dia serahkan tampuk kerajaan kepada Syiah. Dan Syiah memang kerja. Dia dah dulu dendam tak puas hati dengan Sunni. Dapat benda tu dia akan serang. Dalam berita tak seriakan apa dia buat. Diorang ada pasukan pembunuh upahan. Secara senyap tengah malam orang Sunni dan rumah dia datang masuk rumah dia tembak sekali. Itu yang sudah tu. Benda-benda tersebut dilaporkan dalam Zirah dan sebagainya. Dia buat cerita kat kisah bagaimana tengah malam datang kumpulan pembunuh gerak khas Yahudi Syiah ni bunuh orang Islam, orang Sunni di Iraq. Ini bukan kerajaan Syiah. Dan actually memang diorang tak dapat naik pun sebab mereka masuk sebab Syiah ni je. Faham tak? So konsep sekali benda tu bukan masalah ni. Iraq tu sendiri memang Saddam Hussein tu jahat dengan cara dia ketika dia mentadbir dulu. Tetapi dia tak pernah buat macam ni. Faham tak? Ini satu projek lain. Orang akan mungkin marah. Dia kalau dia kata cara dia lebih halus. Cara halus apa? Rosakkan masjid bukan dengan cara roboh masjid. Sekat orang datang. Tengok, nak datang pun dia tua.
Kenapa dia tak dengar kan? Orang ajar punya, apa cakap ustaz tu? Kan? Betul tak? Kalau orang muda cerita, kalau orang muda dengar, laju. Dia cerita panjang pun dia macam, okey, dapat tangkap. Kalau dia dapat dua, macam lambat. Aku beli kelapa dah tadi. Masak apa? Masak lemak ke masak apa? Dia actually 40 ke atas lah. Dia bagi. Kadang-kadang orang Arab ni, dia punya matang dia cepat. Budak-budak 15 tahun dah bulu-bulu muka. Kan? Tengok keluar tu dia nampak dua orang. Kita tak ada bulu. Dia punya muka macam dia dua. Yang kita duduk kan macam orang Afghanistan tu kan, kerana kesusahan hidup kan. Yang ada jual baju dekat Madinah. Kalau saya pergi kat bawah tu ada jual mahal. Kat Markas Taibah kan. Dia muda daripada saya lagi. Umur dia 32 ke 30. Nampak tua, macam pun 40. Datang dia kata umur kita apa tu 36 ya. Muka je kau dia kata muka. Pada dia kata muka dia tua. Kalau kesahan ni ada. Kita ni makan di dalam ekor kan, guling-guling, nampak tua. Ya, tidak tahu. Tak ada fikir tak? Main je. Dia tidur je. Orang fikir keruk-keruk dahi je dia dua. Tak tahulah keadaan. Tapi cerita dia dulu. Dan konsep dia macam memang diorang dahulu, cara diorang sekat manusia daripada nak rosakkan masjid-masjid Allah Ta'ala ni, bukan dengan cara bunuh, pecah dia tak, sekat. Dan sekarang ni kalau dekat Palestin, yang dibenarkan masuk dekat Baitul Maqdis tu, masjid tu dibenarkan masuk, orang umur muda tak boleh. Orang tua je. Siapa-siapa pernah pergi tahu cerita lah. Yang pergi pun sebenarnya pergi ni haram sebenarnya. Ada ikutkan lagi pasport Malaysia tak lepas. Biasa dia masuk Jordan, ambil pas lain, atau Syria masuk pas lain, kena masuk. Jadi kita kata, bila masuk tu dah tak benarkan orang muda tak boleh. Mahal lah tu, macam. Tapi kita itulah keadaan dia. Sekarang ni kita faham. Dalam ayat tadi, bila diceritakan berkenaan tadi sebut, Ibnu Katsir kata, apakah lebih teruk berbanding dengan itu? Mana merumpuhkan, dia bukan dengan physically. Cara dia merumpuhkan institusi masjid tadi supaya tak dipakai. Supaya orang tak nampak masjid sebagai tempat tertentu je. Tempat macam ibadat je. Kau balik, ibadat ke masjid. Kat rumah tak ada ibadat. Rumah tempat bersukaria. Dia nampak macam tu, rosak. Jadi, dia kata, jadi apakah kerosakan lebih besar daripada apa yang mereka buat? Sebab apa? Mereka halau Rasulullah daripadanya. Dan juga pahala baginda. Dan mereka letakkan. Mereka pamerkan ke atas masjid tadi, letak kat atas masjid tadi dengan berhala-berhala mereka dan juga sekutu-sekutu mereka sekutukan. Dan mereka letak berhala 360 biji berhala di Kaabah tu, letakkan keliling dalam Kaabah, luar Kaabah, atas Kaabah. Mana lebih hina lagi banding itu? Ini kata siapa? Ibnu Katsir kata. Dan dikaitkan tajuk dalam ayat yang ke-13 tu kan kata wa qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim. Dan berkata orang-orang yang tak tahu macam kata-kata Yahudi dan Nasrani itu. Dia pun main masuk juga. Yahudi dari ilmu cakap itu, Nasrani dari kitab cakap itu, tapi diorang tak ada benda pun cakap juga. Orang mengarut ni semua kitab apa? Agama apa? Yahudi dan Nasrani mengarut kita betul. Dengan penyembah berhala tu dia kata betul. Dia tak apa ni, kata dalam bentuknya edisi berkata, dia kata ini lebih kena dengan mereka berbanding dengan kita Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 34. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illa al-muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa ma lahum, dan apa halkah mereka ini? Mengapakah mereka ini tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala? Apa pasal orang musyrik tak kena azab? Allah kata, how can diorang tak kena azab? Sedangkan mereka yasudduna 'anil masjidil haram, menyekat daripada masjidil haram. Dan mereka ni lah wa makanu awliya'ah, mereka bukan kekasih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lindungi, Allah Ta'ala sayang, bukan kesayangan Allah Ta'ala. So apa pasal Allah Ta'ala kata tak azab mereka? Allah kata in awliya'uhu illa al-muttaqun, kerana semuanya tiadalah wali-wali Allah Ta'ala, kasih-kasih Allah Ta'ala ni mereka orang yang bertakwa. Mereka tak bertakwa, haram makan semua benda. So apa guna mereka nak wali mereka tak kena hukum Allah Ta'ala? Walakinna aktsarahum la ya'lamun, namun begitu kebanyakan mereka tidak mengetahui.
Ini surah Al-Anfal ayat 34. Ketika lain Ibnu Katsir digunakan Quran, tafsir Quran. Sedang tajuk ni yang ada kaitan dengan tajuk masalah menyekat orang ramai daripada menghadiri masjid Allah Ta'ala. Okay. Dan dalam ayat yang ke-17-18 surah Taubah, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak adalah, tidak bolehlah untuk orang musyrik bahawa mereka mengimarahkan masjid-masjid Allah syahidin dalam keadaan menyaksikan ala anfusihim ke atas diri mereka ni bil kufr, dengan kufuran. Mereka sedang kufur, sedang mengakui bahawa ada berhala dan sebagainya. Jadi mereka boleh pula mengimarahkan masjid haram. Boleh. Okay? Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Mereka itulah orang-orang yang gugur amalan-amalan mereka. Gugur, semua amalan mereka tak ada pahala, tak ada ganjaran. Wa finnari, dan mereka dalam neraka ni hum khalidun, mereka akan kekal. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanyalah yang mengimarahkan masjid Allah Ta'ala, yang memenuhkan masjid Allah Ta'ala ni man amana billah, orang-orang yang beriman dengan Allah, wal yawmil akhir, dan hari akhirat. Wa aqama as-salata, dan mendirikan salat. Wa ata zakata, dan menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illa Allah, dan tidak takut melainkan Allah Ta'ala. Orang-orang ni saja yang disifatkan sebagai orang yang layak untuk mengimarahkan masjid Allah Ta'ala. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maka moga-moga mereka itulah orang-orang yang menjadi di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Taubah ayat 17-18. Allah menyatakan dalam surah Al-Fathu ayat 25. Surah Al-Fathu ayat 25, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadya ma'kufan ay yablugha mahillah walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilmin liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Mereka itulah orang-orang yang kufur, humul ladzina kafaru, mereka orang yang kafir yang wasaddukum, dan mereka sekat kamu anil masjidil haram. Ini berkenaan dengan tajuk ketika Hudaybiyah lah. Hudaybiyah kan? Mereka dan wal hadya ma'kufan ayyabluwa mahillah, dan binatang sembelihan tu terhalang daripada sampai pada tempat penyembelihannya. Tempat pada disembelih tapi tak dapat disembelih di situ. Di mana Nabi SAW punya pergerakan itu tersekat. Binatang tak dapat sampai pada tempat. Sedangkan binatang tadi perlu disembelih di tempat yang sepatutnya. Mana yang sepatutnya bagi binatang sembelihan kepada Allah SWT. Tapi kerana sekatan yang dibuat oleh orang musyrik di Makkah, mereka tak boleh sampai. Dan maka mereka tak boleh nak imarahkan masjid Allah Ta'ala. Ya? Walau rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat, dan kalau bukan kerana laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, lam ta'lamuhum, yang kamu tak ketahui tentang mereka ni Muhammad, anta ta'uhum, maka saya akan kena kepada kamu. Mereka akan bijak kamu, kena dengan kamu. Wa tusibukum minhum ma'arrah, saya akan menimpa kamu daripada mereka ni ma'arrah. Ma'arrah ni Al-Fathu ayat yang ke-25. Kesusahan, duka cita. Ada orang yang penyebab tersekat dengan orang musyrik Mekah untuk kena dengan Rasulullah. Jadi bila Rasulullah pergi pada orang Mekah, tak ramai. Maksudnya kalau ada kata musyrik Mekah nak turun, nak pergi, lama dah orang, boleh. Tapi Allah Ta'ala jadikan mereka gerun. Gerun dengan Rasulullah SAW. Gerun sebab kedatangan tentera. Datang tak bersenjata. Datang bukan berkira-kira perang. Dalam keadaan ihram. Tapi datang dalam keadaan berihram. Okay? Dan Allah kata biwaidin ilmin, biwaidin, dengan tanpa kamu sedari kamu akan kena kesusahan dari mereka. Kenapa Allah boleh benarkan benda ini? Yudkhilallahu fi rahmatihi man yasha, masukkan dalam rahmat siapa yang dikehendaki. Lalu tazayyalu, kalau mereka beralih, kalau mereka beralih cuba untuk serang kamu dan sebagainya, la'azabna alladzina kafaru minhum adzaban alima, dan saya akan mengakan azab orang yang kafir di kalangan mereka ni, azab yang pedih. Dan Allah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Hadilah yang mengimarahkan masjid-masjid Allah, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan Allah Ta'ala. Jadi kalau ini keadaan dia, dan kita lihat ni,
Sekiranya ini adalah keadaan orang-orang yang tersekat, kan? Itu orang yang mengimarkan masuk Allah Ta'ala tadi siapa? Orang-orang yang beriman Allah hari akhirat, mendirikan salat, tunaikan zakat dan tak takut sama Allah Ta'ala, terhalau, tersekat daripadanya. Maka manakah yang lebih teruk perubuhan berbanding ini? Mana bukankah dirobohkan masjid tadi lebih teruk dengan cara ini? Mana orang-orang yang patut layak mengimarahkan masjid tadi disekat daripada mengimarahkan masjid, dibiarkan orang yang tak nak imarahkan masjid duduk dalam masjid. Faham tak? Mana maksudnya masjid tak roboh, tapi tak berfungsi. Buat apa? Dia kata macam sekarang, zaman kita sekarang ni dia AJK masjid. Kadang-kadang diambil daripada orang-orang yang tak tahu tentang masjid pun. Halal haram tak tahu. Halal haram tak tahu. Halal haram tak tahu, kan? Kadang-kadang macam jadi kira, nak nama. Kadang-kadang dulu kan. Kita kena faham bahawa pegang masjid ini bukan macam masukkan nama dalam CD. Tahu CD kan? Dan CD kalau dikatakan orang non-Muslim, orang bukan Islam, dia akan letakkan diri mereka macam masuk persatuan pencinta alam sekitar, persatuan pencinta haiwan. Itu naik nama tau. So kita pun tentu juga, kadang cikgu sekolah, kadang pegawai kerajaan dan sebagainya nak AJK masjid tu naik. Dia buat AJK masjid sikit, AJK masjid, tapi kerja tak buat pun, kan? Halal haram kan tak jaga pun. Tu kan dari ustaz-ustaz yang datang pelik-pelik tu, sebab ni lah dia tak tahu benda yang orang patut dan tak patut. Dia datang-datang orang tu pun mengajar pun bukan. Cerita garuk dan sebagainya. Itu salah siapa? AJK masjid. Tapi takkan tak buat ni kan, haji dulu siapa yang panggil tadi, kan? Ni main datang-datang bawa yang pelik-pelik. Tahu melompat dah dalam masjid. Siapa dia kerja? AJK masjid. AJK masjid ni kalau kata orang yang tak layak, dia bukan super lah. So nothing, actually bukan mesti robohkan masjid tadi. Robohkan institusi kerja sebenar masjid tadi dikira perubahan juga. Dirobohkan juga. Macam cerita kan dekat ni Kota Damansara sekali tu. Pergi akad nikah. Nak dia akad nikah yang tukang akad nikah tu, juru nikah. Actually juru nikah ni kerja dia cuma untuk mendaftar nikah. Yang actually kalau siapa ada masalah dengan juru nikah, pergi dia pejabat daerah, pejabat agama daerah masing-masing lah. Kalau Kota Damansara Talim, tapi pejabat dekat Shah. Tahu dia tadi kan sini cerita dia. Kan cerita dia pendaftar dia. Kalau dia kata dia tak nak buat kerja, kita pergi kat sana. Nanti orang sana akan hantar orang lain. Jadi kes baru ni, saya dapat daftar nikah dekat Kota Damansara tu. Dia Bilal, muazzin je. Dia muazzin, bukan imam pun. Sangat comfort letak Al-Quran. Kan hafal hadis tak tahulah. Allah Ta'ala alam. Tapi cerita dia angin semacam. Angin. Ayo kat sini. Abang saya. Wali kita tahu ada bawa wali pun. Dia kata saya kat luar dia sekian. Kita sini kalau dia tak marah, tak ada masalah. Ni kita telefon mereka dia marah. Saya pun angkat telefon awak je lah. Memang lah angin, sikit angin lah. Sikit mundur je tak jumpa. Ada masalah. Nanti orang kata aku rasa ustaz dia tu pukul tebak dekat masjid, tiba-tiba ada pukul orang. Ada pasal dia. Ini kata kadang-kadang benda-benda yang kita kata kalau boleh tak konfran lah. Kalau cakap bukan kita kata masalah ketimbul. Jadi last kali bila dia tak nak kan, dia bunyi lain macam, dia marah. Saya cakap, dia kata tak senang sangat perangai. Dia kata kan, dah tugas tugasan dan juru nikah memang orang akan telefon banyak. Kan memanglah orang kecari kan. Kan dekat satu kawasan 1,000 manusia. Kan ni nak kahwin, anak saudara nak kahwin, ini nak kahwin, untuk kahwin. Kan semua telefon dia. Betul tak? Ya, kan? Mana tahu kita kata kan? So konsep dia memang orang akan datang ramai untuk berkahwin. So jadi memang telefon tu akan berdiri banyak kali. Sedangkanlah emo. Kan kata pukul 8 malam pun datang. Wali dah datang, tiba-tiba dia sibuk ni. Wali tak jauh. Malah sekali kita kata masalah. Jadi kebetulan saya baca dalam peraturan, kalau pendaftar nikah tidak ada, pergi pejabat agama daerah. Pergi daerah dekat dalam. Saya tak tahu juga. Betul dapat terus. Jadi dia bagi dia point terus siapa juru nikah. Jadi dia tanya nak buat kat mana. Saya kata buat ke Kota Damansara. Dia kata masalah sikit. Dulu ada orang datang nikah kat orang dekat Masjid Kuning tu. Dia kata khutbah nikah. Datang orang untuk belakang. Ni awak ni datang mana ni? Tengok khutbah nikah ni. Oh,
Okey. Itu masalah. Itu kalau kena dekat orang tak sepatutnya kena, siap lah. Dah komplain dah. Masalahnya dah banyak orang komplain, tapi tak lepas tu lah anak-anak ramai dalam kot. Memang saja lah. Itu kalau jadi kes itu tengah bernikah tepuk belakang dapat. Dapat allowance. Kemudian untuk setiap pernikahan dibuat upah juru nikah tu 100. Lepas tu saksi 2 orang tu 30-30. Kalau ada saksi tak nak, dapat 60. Daripada kerajaan bagi. Tak, itu daripada orang nikah. Yang kerajaan pula ada bagi lain. Oh, kerajaan bagi lain. Ada allowance dia. Memang lah. Setiap nikah itu dasar berjumlah. Itu different kalau kerajaan nikah tu orang Upah tu tetap. Dia tanya berapa, dia kata sebut. Upah tetap. Untuk juru nikah 100. dekat Taman Sarah tu lain harga. Berapa? Sini saya tak tahu lah. Kota Damansara 90. Kota Damansara 90. Ini KL kot, KL lain. Itu Selangor 160. Pasal dia kasi nikah kat saya jadi wali pun 160 ya. Maksud dia memang 160 tu maksud dia 100 bagi pada apa? Pada juru nikah, 30 pada saksi. 30 saksi. Sekali buat angin tu. Lepas tu pergi dekat Jabatan Daerah, dia lagi cerita kisah ni. Ni saya dapat tahu kisah ni daripada orang Jabatan Daerah. Dia cerita bahawa ada orang datang nikah di situ. Pasal perempuan tu mualaf. So tak ada wali. Dia akan tugas pendatang nikah ni, dia cuma boleh nikahkan wanita yang ada wali. Mana kalau wali tak nak, dia nikahkan. Kalau tidak, dia cuma tengok. Dia saksi. Yang mualaf tu, cerita dia datang daripada Jaikah, hantar daripada pusat hantar tu. Sampai-sampai dia tegur. Dia kata, Auzubillah macam tu, dia tahu dia pun datang. Oh, contohlah kita kata rosak sistem masjid dan sebagainya sebab orang macam ni. Kamu orang macam ya benar kan. Ini imam ke? Saya tengok. Kalau dia kata orang tak tengok, dia tak tahu jawatan berkawan ke apa. Dia kata imam masjid buat benda macam ni. Dia kata imam masjid, bilang je muazzin. Tapi dia ada tanya ke dia dah hantar perempuan. Terus? Bukan tak tanya pun, dia tak jumpa pun. Dia nikah tu kerja je. Ya, orang tu kita isi. Macam ni contoh macam kadang-kadang penguasa sautin. Untuk penguasa sautin, ambil daripada ketua kampung atau nazir masjid atau JKKKKK atau lah pegawai berpangkat A, cikgu sekolah dan sebagainya boleh. Kalau perempuan tu kerja, dia kena dapat pengesahan daripada Jangan majikan kalau dia kata dia tak majikan tak semestinya. Tak semestinya. Tengok keadaan. Tak semestinya. Yang penting masalah daripada perempuan, lelaki tu lain. lelaki dia ada pengesahan bujang kot. Pengesahan bujang. Tak, kalau perempuan memadai dengan saksi. Mengenai saksi. Ngaruh dia orang ni. Tak, saya kakak saya sini nikah, kan mudah je. Kalau pendaftar nikah ni, actually kita pergi rumah dia pun boleh dia uruskan. Ini yang ni dia saya kat luar. Kalau dia sekian. Kalau dia kata dia dekat nilai, ni kita pergi sebenarnya. Jadi cok dia benda tu. Tiba-tiba angin lebih. Kita pergi dekat Shah Alam, dan tentu dia selesai. Intiman tak ngarut je. Musim orang kahwin ramai. Aduh, kahwin raya sangat. Ni. Tak ada kahwin. Lelaki tak boleh kahwin. Macam. Baik, apa. Tapi contoh kat sini yang diberikan dalam ayat ni adalah rosak dia sebab bukan hanya setakat kita robohkan masjid. Letak orang tak patut duduk pun rosak masjid. Macam tadi kan kita kata masjid tadi dipenuhkan dengan berhala dan sebagainya. Last sekali orang yang sepatut mengimarah masjid dia tak datang masjid. Sebab apa? Sebab orang yang ada dalam masjid tadi. So tak boleh lah. Nothing. Kadang-kadang dia kata dalam takbiran masjid, dia betul kita tak nafikan. Memang betul, bukan semua orang boleh mentakbir. Mana ustaz yang hafal Quran tak semestinya boleh mentakbir satu pertubuhan dan sebagainya. Tapi bila nak diambil orang berkenaan, dia kena tahu bahawa batasan apa yang dia nak laksanakan. Dia kadang-kadang bila bukan nazir dia menyampah ustaz dia tolak. Wah, ustaz ni ngajar Wahabi tu. Pak Imam tak ada masalah, dia pula dia lebih. Bukan dia nazir kan. Nazir dia actually dia bukan dia kuasa besar, dia pengamanah je. Pun tak faham tugas juga. Semua tak faham tugas. Tak faham kenapa. Mana dia orang juru nikah tu dia bukan kalau dia tak ada orang nikah tau. Kalau dia tak ada orang nikah lagi. Faham tak? Kalau juru nikah tak ada, orang masih boleh nikah lagi sebenarnya. Orang masih boleh nikah.
Dia kata yang dalam masalah nikah ni, seorang wanita atau lelaki, bila permohonan borang, kalau dia kata dua-dua dalam satu negeri, kalau lelaki tu katakan alamat dia dekat katakanlah Petaling Jaya, seorang tu alamat dia daripada Kota Damansara. Yang Kota Damansara tadi dia mendapatkan pengesahan pengusahaudin di Kota Damansara. Kemudian yang seorang lelaki dia pun juga pengesahan pengusahaudin di sekian. Kemudian bawa kepada pejabat agama daerah dia. Kalau dia kata tak ada pendaftar nikah, belum daerah. Terus kemudian submit bawa kepada tempat mana nak nikah. Sebab ini kita kata benda tu dalam borang tulis sebab Kota Damansara, tapi bila dah jadi kes, diorang kata kami dah orang balah dengan hakim, kita takkan bagi kes yang sama. Kalau kita kata macam hakim nak hukum orang, lepas tu dia bertelagah dengan orang yang dia nak hukum tu. Tak, hakim takkan dibuang, tukar baru, hakim baru. Takkan dia bagi hakim yang sama untuk hukum pengadilan tadi. Pasal dia akan berat sebelah. Macam tu masalah pendaftar nikah ni, dia buat hari nikah tak datang. Kita ni kalau hakim Ustaz, kita kena pergi dekat cakap dengan hakim, kita daftar di mana nak, tapi untuk tahu kan hakim ni jadi. Ya, dia nikah lain. Dia nikah lain tak payah pergi dengan merah ni bagi tahu saya ada masalah dengan orang tu. So dia akan kata, okey, ambil orang sian-sian. Dia bukan bagi lain lah. Maka kadang-kadang dia bagi orang dalam tu sendiri, daripada pusat agama yang daerah tu. Cuma ketika kita nak bawa pergi Kota Damansara, dia kata tak nak nanti jadi kes tepuk belakang. Dia nikah ni tepuk belakang dia tak nak dia. Dia nasib buat Masya Allah. Mungkin senang, harus je. Faham Baik. Jadi dia kata, jadi bukanlah dimaksudkan dengan apa, dengan menghias masjid tadi, dengan apa mencantikkannya. Tapi apa? Dan apa menegakkan rupa dia, mana cantik cat dia, sejadah baru. Kan, sejadah baru, kemudian kapet baru, aircon. Bukan itu maksud dia. Tapi imarah dia dengan apa? Zikrullah dalamnya. Pasal dia kata, ini apa? Dia kata, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu. Siapa yang lebih zalim dengan orang yang menghalang orang daripada datang mengingati Allah Ta'ala dalam masjid Allah Ta'ala, daripada mengingati Allah Ta'ala dalamnya dan menegakkan syariatnya. Itulah yang dimaksudkan dengan menegakkan mengimarahkan masjid tadi. Bukan masjid tadi diimarahkan dengan setakat aircon ada sekian, ada AJK, ada air mineral untuk ustaz, ada sekian mikrofon betul. Tak, mikrofon betul banyak, projektor ada, orang tak mengajar pun ada. Kan? Masalahnya nak mengajar mengarut pun ada juga. Kan? Jadi dia kata apa? Menegakkan syariatnya, syariat Allah Ta'ala dalamnya, dan meninggikan, diangkat masjid tadi daripada kotoran kesyirikan, daripada dicemar dengan kesyirikan. Jadi syirik itu tak boleh ada. Itu je. Kalau datang orang mengajar pemungkat, kuliah tekuk-kak, bosan dekat masjid tadi. Apa guna masjid berkenaan? Kita tempat untuk mengingati Allah Ta'ala. Datang orang ingat tekuk-kak. Ingat ustaz ni ingat tekuk-kak. Contohnya kan? Ingat sekian. Baik. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat berikutnya, dalam ayat sebut sambungan, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Mereka itulah yang tiada lah bagi mereka boleh masuk padanya melainkan dalam keadaan ketakutan. Ini adalah berkenaan dengan ini khabar khabar. Ini perkhabaran, tapi maksud dia apa? Talab, tuntutan. Ini pemberitahuan. Mereka itu adalah orang yang tak boleh tiadalah untuk mereka masuk melainkan dalam ketakutan. Maksudnya tuntut pada orang yang beriman supaya mereka tak dibenarkan masuk. Mereka kalau masuk dalam kebimbangan, pada masuk dalam keadaan tipu. Dia kata mengaku saya Islam, dia tak Islam. Ini ketakutan tu. Ketakutan lah maksudnya dia tak boleh ni. Itu maksudnya jangan kamu benarkan mereka, itu jangan kamu mampukan untuk mereka ni masuk ke dalamnya mereka di bawah keadaan apa? Keadaan hina dan juga bayar jizyah. Kalau mereka tak masuk ke dalam keadaan rendah. Dan kali ini apabila Rasulullah SAW membuka Makkah, baginda menyuruh sesiapa yang pada tahun berikutnya, pada tahun ke-9, supaya menyeru di Mina, menyuruh di Mina. Dia kata ala yahujjanna ba'dal am musyrikun. Tahun berikutnya, dari tahun 9, bagi siapa tunaikan haji. Maksudnya Nabi haji tahun berikutnya, tapi sebelum haji berlaku, Nabi SAW pada tahun sebelumnya, di pembukaan Makkah tu, Nabi setelah suruh supaya diseru di Mina. Di Mina Rasulullah kumpul di Mina juga, musyrikin pun. Tapi ketika tu diseru bahawa janganlah, ketahui bahawa selepas tahun ini jangan haji jangan haji seorang musyrik pun. Seorang musyrik tak akan dibenarkan haji. Dan jangan tawaf di bait dalam keadaan bogil, bertelanjang. Dulu dia tengah baju. Manakala kecuali orang Mekah bagi baju boleh pakai.
Kalau tak boleh pakai. Okey tak? Lelaki apa ni jalan. Ha? Bukan, itu peraturan yang dibuat oleh orang-orang Mekah. Kalau musyrik di Mekah buatkan. Kononnya dia penguasa Mekah. So kalau nak apa melalui diorang boleh lepas. Kalau tak ada, tak boleh. Dan barang siapa yang apa famankan lahu ajal fa'ajaluhu ila muddati. Barang siapa ada tempoh, maka tempoh dia sehingga tempoh yang tempoh penangguhan dia di sini tempoh yang dia sendiri letakkan. Tapi dalam masa yang sama memang usul musyrik tak dibenarkan untuk haji selepas itu. Ini dimaksudkan sebagai apa? Dia tak boleh masuk dengan ketakutan. Dan ini adalah pembenaran dan amalan amal bagi apa yang difirmankan Allah Taala, wahai orang beriman, dalam hadis surah Taubah Allah menyatakan, wahai orang beriman, sesungguhnya orang musyrikin itu adalah najis, maka jangan mereka hampiri Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Dan ini para ulama umumkan bahawa ia khas untuk Masjidil Haram. Masjid-masjid lain dalam Islam ni, dunia Islam ni masih lagi boleh dimasuki oleh mereka. Kalau kita nak ajak mereka untuk ada diskusi dan sebagainya, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata untuk dengan tak pakai tudung dan sebagainya, mengakulah kan, tak pakai tudung dan sebagainya, tak pakai betul, Islam tak boleh. Muslim tapi pakai tudung separuh, halau keluar, tak ada masalah. Mereka pihak masjid dah pula berani tak awal ni halau kan, datang anak menteri ke pakai baju itu, nak halau lah pulang kan. Tapi ikut ni masjid punya peraturan tak boleh, tak dibenarkan. Contoh macam kita kata macam restoran Perancis dan sebagainya, dia pakai coat dan tie. Sebenarnya tidak masalah ni. Ada saya tengok apa orang etika apa masuk office macam di parlimen, kalau kita masuk dalam parlimen, tak boleh pakai ini. Kalau pakai baju ni boleh pasang. Kalau pakai baju coat, baju kemeja, kena pakai coat dengan tie. Tak boleh masuk macam tu je. So itu etika parlimen. Siapa letak? Tak tahu siapa letak. Tapi betul sekali masjid kita ada juga etika dia. Itu tak orang. So tak kira siapa saja pakai tak tutup aurat halau. Tak ada gantung kot tu, tak ikut pun kadang-kadang. Yang bila orang bukan Islam pakailah. Kalau menteri punya isteri dan sebagainya pakai. Nak macam tu? Kan? Faham? Faham tak? Jangan pakai banyak. Faham kan? Okay, faham. Tak, actually benda tu itu yang benarnya. Kalau kita kata nak tahu benda berkenaan, adil. Kalau orang bukan Islam masuk kena pakai sekian, orang Islam sendiri kenapa tak boleh buka pula? Asal kenapa dia buka dalam syahadah boleh langgar hukum Islam? Siapa kata? Baik. Jadi dia katakan ini maka jangan mereka hampiri Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Mana lepas tahun berkenaan tak dibenarkan oleh pemberitahuan. Tapi maksud dia arahan Allah Ta'ala, jangan benarkan mereka masuk setelah tahun berkenaan. Dan dimaksudkan, dikatakan bahawa ini adalah berita gembira dari Allah Ta'ala kepada orang-orang Islam. Ayat ini adalah berita gembira untuk orang Islam bahawa mereka akan menang ke atas Masjidil Haram dan seluruh masjid-masjid dunia. Semua tempat ibadat yang besar dunia ini mereka akan kuasai. Pasal Allah Ta'ala kata, ulaika ma kana lahum ayyukhulu ila qa'itin. Ayat ini yang mana tu? Taubah tu selepas ayat yang ke bukan dia apa tadi tu Ustaz. Dia tak lepas tu. Sebenar ada nampak? Siapa nampak? Tak nampak? Nampak? Tak nampak? Tak nampak. Buaya salah. Surah Taubah 28. Surah Taubah ayat 28 kita tulis lagi esok. Jadi mana maksudnya ada para ulama menyatakan mana ayat yang berikut ni adalah berita gembira untuk orang beriman bahawa mereka akan menang ke atas semua masjid. Maksudnya orang-orang yang dahulunya mereka sekat orang ramai daripada masuk masjid Allah Ta'ala untuk menyertai Allah Ta'ala dalamnya dan cuba merobohkan masjid tadi, orang-orang tersebut akan masuk dalam keadaan ketakutan saja. Pasal orang Islam akan menang maksud dia. Ya. Jadi dia kata apa? Jadi dia kata apa dan bahawa akan dihinakan orang musyrik kepada apa? Direndahkan orang musyrik kepada orang Islam. Sehingga kan tidak akan masuk mereka ni ke Masjidil Haram kecuali seorang pun kecuali dalam keadaan ketakutan, kebimbangan. Kalau dia masuk dia gah kan berhala tu kat rumah dia. Berhala rumah aku macam itulah. Sekarang ni bila masuk ada berhala dah. So dia masuk tidak lagi dalam keadaan bangga dan sebagainya, pakai rasa hina.
maka tidak dapat lagi mereka nak berbangga diri berkenaan dengan keingkaran mereka kepada Allah Ta'ala. Maka mereka terpaksa tunduk kepada apa saja yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan tahun berkenaan saja dibenarkan, tahun berikut tak dibenarkan lagi. Ya. Baik. Dan jadi kenapa? Kerana mereka akan bimbang seorang mereka ni, mereka akan ditangkap dan dihukum atau dibunuh jika mereka tidak Islam. Okay? Lalu Allah Ta'ala melaksanakan janji ini sebagaimana yang telah lalu, itu dalam bentuk apa? Larangan menyekat orang-orang musyrikin Makkah daripada masuk dalam Masjidil Haram. Mereka sekat daripada tu, dia tak masuk lepas tu. Dan Rasulullah SAW telah mewasiatkan bahawa janganlah kekal di Jazirah Arab ini dua agama. Dalam tanah Arab ini ada dua agama. Jangan ada dua agama, hanya ada Islam saja. Dan agar dihalau orang Yahudi dan Nasrani daripadanya, dikeluarkan. Dia kata orang-orang berkenaan bila duduk dalam tu dia akan buat kerja. Macam berlaku lah dulu dekat Palestin kan. Dia duduk dalam tu dah buat apa? Dia diatur, dia buat, dia susun dan sebagainya. Sampai akhir sekali orang penduduk asal tadi terkeluar, penduduk yang pendatang daripada Eropah tadi yang berkuasa. Cara dia dimakan sikit-sikit dah sekali sampai dia habis misalnya dia sapu. Dah sekali orang yang penduduk asal tu hilang hak, orang yang mau masuk dia dapat hak. Cara mereka buat. So, dalam keadaan sendiri pun dia akan buat. Dan bahkan dalam sejarah umat Islam, macam pembesaran ataupun berlakunya pemberontakan dalam sejarah Islam pun sebab orang. Diorang wujud dalam sejarah Islam, diorang buat kerja-kerja tadi, wujudkan ini, wujudkan itu dan sebagainya, hasut orang supaya lawan Uthman dan sebagainya. Mereka kerja mereka timbulkan was-was, ragu-ragu bagi orang-orang yang lemah akal dan hati mereka. Orang-orang ni akan patuh. Betul lah, Osman silap lah, Osman jahat lah, Osman sekian. Dia datang memberontak tu kerana mereka punya kerja. Barang Allah bin Sabah yang kata Yahudi pun sama buat kerja ni. Nama mereka yang pelik Masa mereka kata nama mereka Abdullah ni biasa berlaku. Masa nama Rasulullah SAW dahulu seorang lelaki nama Abdullah bin Salam yang Islam yang betul. So Allah bin Sabah pun tak pelik nama macam tu. Baik. Ini Yahudi Yaman. Jadi kata jadi Nabi SAW suruh supaya dihalau mereka keluar daripada sebenarnya Arab. Dan walillahi alhamdu minna, dan pada Allah Ta'ala lah segala puji juga kurniaan. Kerana ketika mana Ibn Katsir karang buku ini, memang itulah keadaan umat Islam di tanah Arab dahulu. Satu bangsa yang kuat, tahun 700 Hijrah bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat yang kita kata sampai ke Andalus, sampai ke Cordova dan sebagainya. Islam sampai pada Azerbaijan, sampai ke sepadan Cina. Kerana apa? Kerana umat Islam berpegang arahan Nabi SAW. Tapi bila umat Islam tinggal ke arahan Nabi SAW dan rasa macam benda ni tak kena dengan human rights, kan? Tak Islam kita akan habis. Last sekali, semua sekali Islam yang akan ditinggalkan. Satu benda kita tolak daripada arahan Rasulullah, mana kita akan tak mustahil besok lusa yang ditinggalkan yang lain. Kalau kita kata Muhammad Rasulullah, kita percaya dia, tapi habis. Datang mazhab tapi habis. Mazhab tapi habis. Saya percaya Allah Ta'ala, saya percaya Rasulullah betul. Habis. Habis. Lepas tu, in the end, Islam ni solat kita tak buat. Betul kan? Ya. Tak, actually, kan? Dan saya kemarin tengok. Hari tu, bulan puasa bulan Ramadan, akhir Ramadan itu, saya duduk dalam panggil. Dengan itu saya lulus sebenarnya. Pergi bagi syarahan kuliah dekat satu office tu. Lepas tu dalam kuliah tu saya terangkan, saya kata puasa ni sebenarnya dia tutuplah ketakwaan. Bukan masalah kita kata lapar dahaga tu. Kerana kalau orang tu dia lapar dahaga tapi tak beri kesan kepada ketakwaan diri dia, lepas puasa tak pernah takut perintah Tuhan Allah Ta'ala arahkan apa langgar. Mana orang tu ada masalah. Jadi lepas soal jawab tu, ramai free care dalam tu. Dia pakai tudung dan sebagainya yang boleh pakai tudung. Jadi dia ada duduk belakang tau. Dia duduk belakang, dia tanya soalan. Soalan dia berbunyi, Ustaz, seorang yang tak pakai tudung dan pakai sopan dengan seorang yang pakai tudung dia pakai baju ketat. Apa pendapat Ustaz? Saya kata dua tak elok. Dia actually macam biasalah dia kata kalau orang yang macam ni tapi orang yang tak pakai tudung tapi baju sekian, dengan orang yang pakai tudung tapi sekian, ataupun macam tu orang tak solat tapi macam ni, orang yang solat tapi macam ni, dia sudah nak main peranan. Saya kata dia dulu masalah. Pasal kita kata timbangan umat Islam ni, sekarang orang Melayu kita ni, pasal semua jadi sufi, tahu sufi?
Tahu? Suka filem. Suka filem. Tahu suka filem? Ha. Suka filem. Suka filem lah. Sufi. Bukan, suka filem. Suka filem lah. Suka tengok filem. Dia dalam apa, ideologi barat ni kan. Dia cara dia pandai tau. Dia rosakkan pemikiran, timbangan kita. Kita ada timbangan bahawa baik jahat. Kalau jahat tak kira great jahat, jadi jahat dah. Dari perompak kira perompak jahat. Datang tu kan, orang ajar, ada perompak jahat. Robin Hood satu. Contoh macam apa, kisah Italian Job dan sebagainya. Kan dulu pencuri. Pencuri apa? Pencuri yang tak membunuh, dengan pencuri yang membunuh. Mana lebih baik? Pencuri yang tak membunuh, pencuri tapi tak bunuh, dengan pencuri tapi membunuh. Mana boleh jahat? Siapa lagi jahat dia panggil? Dan sekali kita dalam kisah tu, dari panjang anak kita tengok cerita, kita dapat cerita sekian. Siapa hero? Orang ni, apa kerja dia? Curi. Yang ni, mana orang jahat tu? Siapa dia? Polis. Nampak tak? Sedang sekali rosak, timbangan kita rosak. Sedang sekali kita macam tu lah. Jadi last sekali kita main kan, macam tak kaya tudung, tapi kalau ni pun lepas lagi. Siapa kata? Kita kata orang ada dosa kita dengan Allah Ta'ala, ada dosa kita dengan manusia, dosa kita dengan manusia mengumpat dan sebagainya. Allah Ta'ala akan hukum. Dosa kita dengan Allah Ta'ala tak menuntut aurat, Allah Ta'ala akan hukum juga. Kita ada macam tak apa, dosa kita sekian, asalkan, tak ada. Tak ada asalkan. Apa, dia tak payahlah kita zahirkan Islam dari segini. Yang penting apa? Hati bersih. Yang Ahmad Didat Zakir Naik bila dia dialog dengan benda ni, dia Shahrukh Khan dan dia dan sebagainya. Siapa raja buka YouTube, type tu Zakir Naik, Shahrukh Khan, dia keluar ada satu dialog. Dan dialog tu tapi Zakir Naik tak dapat cakap banyak. Masa pengacara tu asyik potong cakap dia je. Tapi ya jahat kan. Jadi Zakir Naik counter balik, dia buat satu video lain, satu syarahan lain, lalu apa ni balik apa yang orang cakap. Tapi dalam perbualan yang berlaku tu, bila dia tanya kan, masa semua Shahrukh Khan mengaku Islam kan, tapi tak Islam, yang ni kata Islam, semua mengaku Islam. So jadi Zakir Naik dia kata macam ni, Zakir Naik kata Zakir Naik kata actually kat dunia ni, dalam kalangan Muslim ni, there is no such thing as moderate Muslim. Tak ada moderate Muslim. Ini moderate Muslim. Jadi extremist Muslim. No such thing. Yang ada adalah practicing Muslim, partially practicing Muslim, non-practicing Muslim. Sebenarnya ada itu je. Orang Muslim yang beramal Islam atau beramal separuh Islam, kan walaupun dia kena Muslim sikit tak pakai betul, dia akhlak dilanggar, ibadat dia buat, akidah dia jaga, akhlak dia pakai. Dia partially practicing Muslim. Non-practicing Muslim langsung, tak buat langsung. So pilih lah, itu yang kedudukan kita. Tak pening kepala, jangan pening kepala macam agak ni ada duduk. Tak ada duduk lah. Soalan sekali, dia practicing Islam ke tidak? Kalau practicing Islam, dia sama ada dia practicing, fully practicing, partially practicing, atau tak practicing langsung. So, partial, half dia. Kan, setengah. Ada dia ambil, ada tinggal. Contoh macam ada separuh, dia ambil berakhlak, berakaurat, dia langgar. Ada separuh ambil berakaurat, bab perkara lain, dia langgar. Bab makan haram, dia langgar, bab sekian, langgar. Ada separuh tu, bab solat dia buat, bab berasuah, dia ambil. Actually, nampak tak? Dia partially practicing, practice separuh dia. Jadi tak ada pening kepala, tak ada moderate Muslim. There's no such thing as moderate Muslim. Dari dunia Islam, ni tak ada orang Islam yang moderate. Semua yang ada, semua practice Islam, tak practice Islam, dah habis kita. Wasatiyah itu lah, kita tak ada wasatiyah tadi. There's no such thing as wasatiyah. Yes tak? Faham tak? Dia ada either anda beramal Islam, atau beramal separuh Islam, atau tak beramal Islam langsung. Dah habis kita. Mana ada moderate Muslim? Dia no such thing as moderate Muslim. Mengaku kita Malaysia lah, Wasatiyah ada dia kata. Nah, ini Malaysia saya tak mengaku. Kita tak mengaku. Okey. Kalau Malaysia dia halal. Yang sikit-sikit ni. Dan cara itu melainkan untuk apa? Untuk memuliakan nama orang terjadikan benda ni tadi, terhalang orang-orang musyrik Mekah ni masuk ni, dan juga ataupun orang-orang apa ni, supaya apa? Untuk menjaga atau memuliakan penjuru-penjuru masjid haram dan membersihkan setiap bahagian-bahagiannya yang diutuskan Allah Ta'ala padanya Rasulnya, kepada manusia seluruhnya. Okay? Sebagai pemberi berita gembira dan pemberi peringatan, selawat Allah Ta'ala dan juga salam ke atas bagi dia sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini adalah kehinaan untuk mereka di dunia. Di dunia dihinakan, asal mereka ada pembesar, tapi bila sekali mereka jatuh. Kerana balasan adalah daripada bentuk amal. Amal mereka hina Rasulullah, maka Allah telah hinakan mereka di dunia. Dan bagaimana mereka menyekat orang beriman di Masjid Haram, mereka disekat di Masjid Haram juga. Okey? Dan bagaimana mereka menghalau baginda Rasulullah daripada Makkah, mereka dihalau daripada situ juga. Faham tak? Okey? Dan untuk mereka di hari akhirat azab yang besar, azab yang besar. Di atas apa yang mereka langgar daripada daripada kehormatan Baitullah. Dan mereka hina daripada meletakkan berhala-berhala di sekeliling Baitullah dan menyeru kepada selain, berdoa kepada selain Allah Ta'ala di sisi Baitullah, dan tawaf di Baitullah dalam keadaan berbugil, dan lain-lain lagi daripada perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah Ta'ala dan Rasulnya. Okay. Dan ada pun penafsiran bahawa ia adalah Baitul Maqdis. Ini maksudkan masjid bahasanya, masjid air Karakawi Piasmu, walaupun sebenarnya lafaz tu plural kan. Waman azlum man amasajidah. Dia plural bukan dia singular. Mana ada pun penafsiran bahawa ia adalah Baitul Maqdis. Ini tidak bertentangan. Ia masuk sama dengan ayat umum ayat ini. Kerana orang Nasrani apabila mereka menzalimi Baitul Maqdis, mereka dengan menghina menjatuhkan atau menghinakan batu yang dahulu solat kepadanya orang Yahudi. Di Wailing Wall yang Yahudi ada tu, diorang rubuh pecahkan. Okay? Nasrani pecahkan. Mereka dihukum, okay? Dan jadi syarak dan dengan kadar, dengan kehinaan padanya. Okey, melainkan pada waktu tertentu daripada ni ila fi ahya'i min al-dahri imtahan bihim Baitul Maqdis wa kadzalika al-yahud. Okey. Maksudnya mereka sendiri pun kedudukan mereka di Baitul Maqdis tidak nyata. Tidak nyata. Dorang mereka dijadikan Allah Taala bangsa yang mereka makin jauh, makin tinggi agama. Dulu tak boleh kahwin lelaki-lelaki, sekarang boleh kahwin lelaki-lelaki. Dia jadi macam tak ada fix. Tak ada fix orang kata pendirian. Dulu Galileo tu adalah sesat dan sebagainya. Sekarang Galileo ni mahkamah dulu Vatican minta maaf tahun 1991 tu. Tahun 1991 Vatican minta maaf kepada Galileo. So, apa tak? Pasal akan desakan. Kerana mereka dahulu kata Galileo sekian, buku dia dibakar dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka terpaksa akui orang silap. So actually apa yang tinggal lagi? Bila sebuah agama yang diasas pada pemikiran manusia ataupun fahaman manusia, kemudian dia hukum manusia lain di atas apa benda yang diistihadkan kononnya oleh padri mereka, dan akhirnya mereka salah. Sampai sekarang maksudnya itu salah lain macam mana? Lagi salah. Kalau itu salah lagi salah lain-lain. Macam apa ibadat-ibadat mereka buat, semuanya adalah mereka ada semata-mata. Okey? Jadi demikian kat Yahudi yang mereka menentang Allah Ta'ala di dalamnya juga, dan lebih besar daripada penentangan atau keingkaran orang-orang Nasrani. Mereka adalah hukuman yang besar. Wallahu ta'ala alam. Dan telah ditafsirkan al-khiz, kehinaan tadi dalam dunia dengan keluarnya di dunia ni akan keluar Mahdi, Imam Mahdi al-Buhi. Fasal kata dia ada al-jizyah, dan Qatadah pula kata al-khiz. Al-khiz ni maksud dia ditafsirkan dengan mereka kena bayar jizyah, bayar denda. Ya. Lahum fi dunia khizyun tu maksudnya mereka kena bayar jizyah. Okey. Dan sahihnya al-khizy fi dunia a'am min dzalika kullu. Min dzalika kulli. Tapi sebenarnya maksud hina tadi lebih umum daripada itu. Anything, any form dalam bentuk kehinaan Allah Ta'ala berikan, itulah dia. Dan telah datang hadis berkenaan dengan kita ni disuruh supaya isti'adah, minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kehinaan dunia dan azab akhirat. Dalam riwayat Imam Ahmad daripada Bus ibn Artah, bahawa beliau berkata dahulunya Rasulullah SAW berdoa. Bus ibn Artah, Busrin ibn Artah telah berkata, dahulunya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ahsin akibatana fil umur kulliha. Ya Allah, perelokkanlah urusan kami pada semua, perelokkan pengakhiran kami pada urusan seluruhnya. Akibatnya maksudnya pengakhiran, the ending. Ya Allah, perelokkanlah akibatana, ya Allah, perelokkanlah pengakhiran kami pada urusan seluruhnya. Any urusan kami buat, maka tamatkanlah dia dengan baik. Wa ajirna, dan lindungilah kami. Ajirna, lindungilah kami min khizyi dunia, daripada kehinaan dunia, wa adzabil akhirah, dan azab akhirat. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan, dan tiada
apa yang ia tiada dalam apa dan kita kutub sitah dia kat sini. Kita lihat kutub di bawah dia betul Musnad Ahmad lah. Musnad Ahmad dalam Musnad Ahmad tidak dalam Bukhari, tak ada dalam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Majah, Abu Daud hadis ini. Tapi ada dalam Musnad Ahmad, hadisnya adalah hasan. Allahumma ya Allah ahsin akibatana, perelokkanlah pengakhiran kami fil umuri kulliha, dalam urusan seluruhnya. Ini urusan kami buat pengakhirannya, elokkanlah pengakhirannya. Wa ajirna, dan lindungilah kami min khizyi dunia, daripada kehinaan dunia, wa adzabil akhirah, dan azab akhirat. Menunjukkan bahawa memang benda ni adalah benda yang boleh berlaku. Kalau kita tak minta kepada Allah Ta'ala, maksudnya kita boleh terkena kehinaan dunia. Mungkin akhirat Allah Ta'ala berikan ganjaran, tapi dunia pun kita kena jaga. Menjaga dengan cara ini, bukan dengan kita mengatur dalam bentuk yang kita melihat kepentingan utama kita adalah dunia. Kita kata macam kita nak pendapatan tinggi, tapi tak bertakwa apa jadi? Kan duit kita banyak tapi kita akan jahat. Kan? Which one is better? Memang dia kata ada orang, pernah saya sembang seorang tu, dia kata pangkat datuk lah, dia tahu datuk apa. Tapi cerita dia pasal yang bagi kuliah syarahan, dia tanya ngaji mana? Dia kata belajar kat Yaman. Dia kata macam Yaman ni, saya cerita lah Yaman macam mana. Jadi bila saya cerita Yaman ni, dia kata lah, dia kata bagus lah, tapi macam mana nak buat kalau dia kata apa, orang lebih baik tapi tak kaya, miskin, dia kata. So saya mengatakan dia kata Pak Haji, dia kata dekat Yaman ni miskin-miskin orang dia dignity. Contoh dia kata macam kes handphone kawan dia hilang dalam kereta tu, kan, dia telefon balik, datang hantar balik. Takut dia kawan dia sebut apa, jumpa kat akhirat. Kita kat Malaysia ni apa, kat dunia Malaysia ni apa benda nilai, keluar duit 5,000 kat bank pun takut mengeletar gitu. Kenapa 5,000? Bukan 5 juta. Meletak takut. Apa nilai kita? Mana apa dignity kita ada? Apa benda yang jadi kepada bangsa kita kalau dia kata tidak ada takut pada Allah Ta'ala? Tak guna. Kalau dia kata orang Yaman, dia kata senapang seorang satu di rumah, tapi tak gunakan senapang untuk curi duit orang. So, apa nilai kita sebenarnya? Yang worse than them. Walaupun kita kata jual miskin, betul miskin, tapi memang ada harga diri. Dia tak ada pergi rompak orang macam pistol kat sini duit. Tak pernah orang buat macam tu. Tapi apa jadi kepada kita sekarang? Kan duit banyak kan makin jahat. Tak guna lah. Tak ada point. Mana dulu macam ni kat negara macam New York, antara bandar apa benda paling bahaya kat dunia dan sebagainya. Kan rompakan, rogol dan sebagainya. Nak macam tu ke? Kan? Mana kita kata kita ada balance tadi ada masalah. Walaupun orang tu miskin, ada miskin, tapi kita tahu macam cara nak menyelesaikan masalah mereka. Bukan kita semata-mata kita kata hanya miskin tu, Allah gagal. Tak. Miskin tak boleh gagal. Ya kan? Okay. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad wa alamin. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.